Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan mula dengan Google Classroom dan juga satu apps, extension apps Chrome Web Store iaitu Kami yang membolehkan cikgu-cikgu memberikan latihan kepada anak murid dalam bentuk PDF. Kalau sebelum ni dalam bentuk PDF susah sikit anak murid nak membuat kerja-kerja tersebut kerana kita tak boleh nak buat pengeditan dalam kan. Tapi dengan menggunakan Kami kita boleh buat edit dan juga murid akan menghantarkan semula latihan tersebut yang telah diedit menggunakan Kami ke dalam Google Classroom. Okey, jadi kita akan buat satu persatu lah ya cikgu. Okey, jadi untuk objektif kita pada pagi ni ialah untuk Google Classroom kita akan ciptakan kelas. Kemudian kita akan jemput pelajar untuk menyertai kelas yang kita cipta dan kita akan menghantarkan tugasan-tugasan dalam bentuk PDF. Kemudian dengan menggunakan extension Kami, kita akan buat anotasi dan pengeditan dalam PDF. Kemudian bagaimana penghantaran tugasan tersebut dan kita juga akhir tu akan menggunakan aplikasi Google Classroom di telefon pintar lah untuk membuat penandaan. Dan saya sudah pasti cikgu dah dibekalkan dengan MOE, betul? Dan cikgu dah gunakan MOE, ID MOE tersebut di dalam portal, iaitu kita akan lihat terlebih dahulu yang ini. Okay. Bagaimana cikgu nak melayari portal tersebut? Okay, ialah cikgu boleh gunakan alamat portal.moe.edu.my. Jadi cikgu akan dibawa ke site yang inilah dan cikgu boleh log masuk. Dan cikgu gunakan akaun ID MOE cikgu dan di sini cikgu boleh pergi kepada menu guru. Dan pada aktiviti, cikgu akan dibawa kepada Google Classroom. Dan yang ini untuk kita mulakan Google Classroom dan yang ini ialah panduan untuk penggunaan. Jika cikgu perlukan panduan tersebut, cikgu boleh klik lah. Okay, jadi kita klik mula. Dan cikgu kena pastikan di bahagian sini akaun cikgu adalah betul. Kadang-kadang kita Google Chrome cikgu berlaku kekeliruan lah di sini. Kadang-kadang buka pada Gmail dan pastikan sebelum cikgu nak create kelas, cikgu mulakan yang di sini lah kena lihat betul ataupun tidak akaun cikgu.
iaitu menggunakan ID yang sebenarnya lah, supaya tidak berlaku masalah nanti kalau cikgu dah create kelas, rupanya cikgu tersalah create pada kelas yang lain lah. Okey, untuk okey, baiklah cikgu. Untuk hari ni kita akan buat, sama ada yang itu saya tunjuk untuk yang melalui portal lah. Tetapi kalau cikgu pakai Gmail, maksudnya cikgu boleh pakai guna e-didik. Kita boleh gunakan apa sahaja akaun sebenarnya, tetapi kalau untuk murid, murid dah ada ID MOE, jadi cikgu kena gunakan ID MOE cikgu lah. Kalau cikgu gunakan Gmail, anak murid MOE, anak murid tak akan dapat masuk ke kelas cikgu. Itu masalahnya nantilah. Okey cikgu, kita yang ini saya terangkan terlebih dahulu apa untuk extension kami lah. Kami, cikgu membolehkan cikgu buat, cikgu dan anak murid untuk membuat anotasi di atas PDF. Yang keduanya, membolehkan anak-anak murid membuat editan dalam apa sahaja dokumen dalam bentuk PDF, dan membolehkan anak murid juga berinteraksi, berkolaborasi dengan menggunakan kami. Nanti saya akan tunjukkan pada cikgu bagaimana nak mendapatkan extension kami ni, secara hands on lah. Okey cikgu, untuk hari ni kita akan gunakan satu ID. Saya akan gunakan ID untuk e-didik untuk kita buat classroom. Okey cikgu, pertama sekali ialah cikgu typekan pada URL classroom.google.com. Okey, cikgu dah typekan classroom.google.com, dan di sini kita akan lihat paparan utama lah. Dan kalau cikgu lihat di sini ada titik, ada garis 3, garis 3, dan di sini classes. Seandainya cikgu pergi ke paparan yang ini,
kita dah masuk kepada Google Classroom yang lain, okay, tapi kita nak pergi kepada paparan yang utama, cikgu klik classes dan dia akan pergi ke paparan yang utama yang inilah. Ya cikgu, boleh gunakan email e-didik. Okay, boleh gunakan email e-didik. Okay cikgu, cikgu dah pergi ke kelas yang seperti tadi. Cikgu Fazila. Ya. Skrin cikgu. Sudah ada. Boleh nampak tak skrin saya? Okay, sekarang kita akan createkan satu kelas, okay. Saya yang akan createkan kelas dan nanti cikgu akan join kelas saya lah. Okay, jadi sekarang kita klik tanda tambah dan create kelas. Okay, kita namakan okey, cikgu boleh namakan yang dua sahajalah, name, class name dan juga section. Yang dua subjek untuk room ni tak perlulah. Okey, dan kemudian cikgu createkan. Okey, sekarang ni saya dah ada satu kod kelas saya. Okey, dan saya akan berikan kepada cikgu. Okey, ini kod kelas saya lah. Dan kita boleh lihat siapa yang dah masuk ke dalam kelas. Okey, dan yang ini cikgu yang dah berjaya masuk dalam kelas. Okey cikgu, selain daripada cara yang pertama tadi, iaitu kita nak ajak anak murid kita gunakan kelas code. Okey, selain daripada itu kita juga boleh gunakan cara yang kedua, iaitu kita akan invite student kita menggunakan ID mereka untuk masuk ke dalam kelas kita. Itu caranya yang pertama, caranya ialah kita pergi kepada people. Okay, kemudian di sini, okay, student, invite student. Okay, cikgu masukkan ID murid, okay, ID murid.
Okay, dan di sini invite. Okay, tetapi kalau cikgu invite murid melalui ID, okay, melalui email, dia akan berwarna kelabu beginilah. Okay, tak seperti yang cikgu masuk melalui kelas code. Okay, yang di sini. Okay, cikgu. Okay, apa yang murid kena buat ialah apabila cikgu dah invite mereka menggunakan email, okay, mereka perlu buat ialah mereka kena terima mereka kena terima invitation tersebut lah. Ini sebagai contohnya. Paparan pada murid yang telah di-invite melalui email. Okay. Saya. Okay, mereka perlu buatkan pengesahan lah. Okey cikgu. Setakat ini. Minta maaf ya, minta para peserta tolong tutup mikrofon. Okey, kalau okey cikgu. Okey, setakat ni cikgu boleh join kelas. Okey, kalau cikgu, okey, kita akan copy kod ni yang saya berikan. Okey, kemudian kita akan klik untuk cikgu lah, okey, ataupun anak murid. Okey, klik tanda tambah dan join, dan di sini akan masukkan kelas kod dan klik join. Okey, ni pada paparan murid lah. Okey, ni untuk paparan murid sebagai contohnya. Okey cikgu. Boleh Cikgu Nur Razah, kalau kita invite, dia boleh juga bagi nota latihan. Cikgu copy saja kod ni dan terus paste dekat dalam Google Classroom.
Kalau cikgu gunakan, seperti mana saya tadi, saya gunakan MOE, saya gunakan ID untuk e-didik, email e-didik. Anak murid saya yang menggunakan ID MOE boleh join cikgu, tak ada masalah. Yang penting ialah cikgu pastikan kodnya adalah yang betul lah. Kadang-kadang yang ini macam L kan, V, S, O, kadang-kadang O tu dengan nombor kosong tu ada kekeliruan sikit lah cikgu. Okey. Okey cikgu, setakat ni untuk kita create kelas. Di sini saya boleh kongsikan yang ini sebagai contohnya ucapan alu-aluan lah kepada anak-anak murid cikgu. Sekarang ni pun saya belum beri arahan apa-apa pun. Tahniah cikgu, cikgu dah mulakan menulis di ruangan stream yang di sini. Dan apa sahaja pengumuman cikgu boleh buat pada ruangan stream lah. Supaya anak-anak murid semua boleh kenal pasti. Dapat makluman tersebutlah. Cikgu. Sekarang ni kalau kita lihat di sini, ini pada bahagian hadapan ni adalah kod kelas. Cikgu boleh besarkan untuk buat pengedaran lah kepada anak-anak murid cikgu. Ataupun kalau cikgu boleh copy dan masukkanlah dalam medium, apa sahaja medium, WhatsApp ataupun Telegram ke, supaya mereka boleh join kelas cikgu, ini kod kelas. Dan di sini cikgu boleh juga tukarkan tema untuk isi kelas cikgu. Cikgu Rosmi ni nak besarkan skrin apa tu cikgu? Yang ni tadi saya sambung semula, iaitu di sini cikgu boleh pilih lah tema-tema yang cikgu rasakan bersesuaian dan cikgu boleh tukarkan. Yang ini. Jadi di sini kita dah selesai untuk bina kelas dan cikgu dah boleh invite anak murid cikgu melalui dua cara yang tadi kita dah buat. Dua cara tadi
dah buat. Okey cikgu, sekarang ni kita akan pergi kepada bagaimana kita nak install kami, okey, dalam laptop cikgu. Okey, sekarang ni kalau cikgu lihat di sini, okey, cikgu boleh typekan pada new tab yang baru pada URL, cikgu typekan Chrome Web Store. Okay. Okay, Chrome Web Store. Okay, cikgu boleh typekan Chrome Web Store. Okey, dan di sini pada ruangan yang ini extension, okey, dan cikgu typekan kami, K-A-M-I, kami, okey. Dan dia akan keluar yang ini cikgu, okey, kami extension PDF dan and document annotation, okey, dan di sini cikgu add to Chrome. Dan akan ada keluar satu lagi ialah add extension, cikgu klikkan add extension. Okay, dan dia akan sehinggalah ada keluar bentuk K, huruf K, ada bulat K di bahagian atas lah. Okay. Okey, ya cikgu. Okey, add to Chrome. Okey. Okey, bila cikgu lihat di sini cikgu, di bahagian sebelah gambar cikgu ni, okey, dan di sebelah ni ada K bulat yang berwarna biru. Maknanya cikgu dah berjaya installkan kami pada laptop cikgu lah. Okey, saya ulang semula. Okey, saya ulang semula. Okey, di sini cikgu typekan Chrome Web Store. Okey, cikgu typekan Chrome Web Store, dan apabila cikgu masuk pada Chrome Web Store, pada bahagian extension, cikgu typekan search extension, cikgu typekan kami, K-A-M-I, kami. Okey, dan dia akan cari dapat di sinilah. Okey, kami lambangnya ini, okey. Kemudian kami extension PDF and document annotation. Okey, di sini sepatutnya sebab saya dah add, jadi read it lah. Tapi kalau cikgu belum add, cikgu klik add to Chrome. Okey, seperti yang di bawah ni. Add to Chrome dan add extension. Okey, sehinggalah dia keluar huruf K di bahagian atas cikgu ni, iaitu kami PDF and document annotation. Okay, yang ini. Bila dah keluar yang itu, dah selesai lah. Okay, cikgu dah add extension untuk laptop cikgu. Okay cikgu.
Okey, dapat? Boleh kita teruskan? Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada kelas. Kita nak berikan tugasan kepada anak murid kita dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Jadi sebagai contohnya, yang di sini classwork. Kita klik classwork, create, dan di sini kita masukkan untuk assignment. Masukkan untuk assignment. Sebagai contohnya yang ini, kita buat latihan 1, membina ayat. Sebagai contohnya yang ini, jawab soalan berikut. Dan di sini kita klikkan add. Kat sini cikgu boleh masukkan bahan cikgu. Kalau bahan tersebut dalam Google Drive, cikgu boleh klik Google Drive. Kalau yang di sini cikgu dalam bentuk link lah. Dan kalau dalam file, dalam file, dalam file, di sini cikgu boleh klik paperclip tu. Dan cikgu cari dalam laptop cikgu lah, di mana cikgu simpan bahan cikgu. Saya akan keluarkan cari bahan saya di sini. Dan sebagai contohnya, ini bahan saya. Dan saya akan uploadkan. Jadi di sini saya dah uploadkan bahan PDF saya. Dan pastikan bila cikgu dah uploadkan bahan, kita nak setiap anak murid kita tu dapat satu set soalan yang sama. Satu set soalan sama. Jadi mereka tak berebut lah. Sama juga kalau kita buat fotokopi untuk setiap murid akan dapat satu set soalan kan. Jadi dalam GC juga kita akan buat yang sama lah. Dan yang paling penting di sini ialah student can view file. Yang ini cikgu klikkan. Pastikan dia mesti make a copy for each student. Itu yang paling penting cikgu tukarkan. Kalau yang ini student can view file, dia hanya murid akan tengok saja file tersebut. Kalau yang student can edit file ni, dia akan edit ramai-ramai edit dalam satu file yang sama. Tapi kalau cikgu make a copy for each student, murid akan dapat setiap satu tugasan tu setiap orang. Yang ini. Kemudian bila di sebelah kanan cikgu tu untuk for, yang ini boleh kepada all student. Dan di sini points cikgu boleh letak berapalah. Kalau saya nak letak 20, saya letakkan 20 markah lah. Kemudian due date ni berapa lama cikgu nak beri latihan tersebut. Sebagai contohnya, kita beri masa 1 minggu. Ni tarikh akhirnya. Dan topik ni kita boleh createkan topik supaya dia masuk ke dalam, contohnya yang ini ialah bahagian A. Bahagian A. Jadi di sini ada assign dan ada schedule. Makna assign kita akan terus masuk. Tapi kalau schedule kita jadualkan bila. Sebagai contohnya saya nak
latihan tersebut kita masuk pada hari esok dalam GC kita pada pukul 8. Jadi kita boleh klik schedule. Tapi hari ni saya nak assign lah. Okay, terus masuk. Okay, cikgu boleh gunakan Google Chrome, okay, Google Chrome. Kerana apps yang kita belajar ni maksudnya dia melalui Chrome, okay, Google, jadi lebih stabil lah kalau cikgu gunakan Google Chrome. Okay, jadi search kami, okay. Bahan tu kalau kita nak gunakan, sekarang ni kita fokus pada penggunaan kami. Jadi kami tu ialah nak buat anotasi pada PDF. Jadi bahan tu mestilah bahan yang berbentuk PDF. Kalau cikgu ada bahan dalam bentuk yang lain, sama ada dalam Word ataupun PowerPoint dan sebagainya, cikgu save dulu bahan tersebut pada PDF. Okey cikgu, jadi bila dah selesai buat tugasan tersebut, okay, assignment, okay, di sini dah nampak dah cikgu, okay, satu untuk membina ayat lah, okay, dan okay, yang di sini, okay, saya dah assignkan seramai 175 orang, okay, assignment lah anak murid. Pada hari ni ialah 175 orang. Okey, ulang balik untuk buat assignment. Okey, saya akan ulang semula ya cikgu. Okey, pada kelas cikgu, okey, kita klik pada classwork. Okey, kemudian cikgu create assignment. Okey, yang ini cikgu masukkan. Okey, tajuk apa? Okey, kemudian yang ini boleh berikan arahannya. Okey, dan cikgu boleh, kemudian di sini cikgu pilih di mana bahan cikgu. Okey, kalau bahan cikgu dalam Google Drive, bahan PDF tersebut dalam Google Drive, cikgu kliklah Google Drive. Kalau pada link, ada link, okey, cikgu klik pada link. Tapi bahan saya dalam komputer, jadi saya klik pada paperclip tersebut dan kita akan select, okay, di mana bahan saya. Okey, sebagai contohnya yang ini. Okey, kemudian cikgu boleh uploadkan. Dia akan upload. Dan yang paling penting setelah cikgu upload yang ini, cikgu kena tukarkan make a copy for each student. Okey. Rubrik tu biarkan dulu cikgu. Rubrik tak ada apalah. Okey, rubrik tu biarkan saja. Kami punya tak ada create cikgu. Cikgu punya ID tu untuk murid ke untuk guru? Sebab kalau ID yang untuk murid, dia tak ada create. Dia hanya ada join saja. Yang ini create apa ni? Cikgu Murniwati create assignment ke?
Okay, create assignment. Okay. Okey, untuk jawab soalan sekejap ya cikgu, nanti kita akan pergi satu persatu lah. Okey, sekarang ni macam mana kita nak terlebih dahulu? Assalamualaikum cikgu, nak tanya. Ya. Once kita dah hantar Ya, cikgu. assignment, kita dah hantar assignment pada student, kalau yang master tu kalau kita dah Ya. ubah, adakah yang student tu berubah? Yang master dalam bentuk PDF tu. Selepas kita hantar, lepas tu kita ada buat perubahan, adakah dia berubah? Okey, kalau untuk PDF, maksudnya bila kita hantar tu, kita tak boleh nak ubah apa. Tapi kalau dalam bentuk yang lain, maksudnya Google Form ataupun Google Doc, okey, kita boleh ubah dan yang murid ni akan ikut berubah lah. Tetapi kalau PDF, sebab dia dalam bentuk PDF, maknanya kita kena hantar yang lain lah cikgu. Oh, kena hantar yang lain. Okey, terima kasih. Ini sebab kita fokus dulu untuk yang dalam bentuk PDF ya. Okey, boleh cikgu? Okey. Okey, sekarang ni yang tadi yang minta saya ulang semula. Okey, boleh cikgu? Okey, sampai di sini iaitu cikgu pastikan make a copy for each student. Okey. Dan di sini okey, kalau cikgu rasa anak murid kita perlukan latihan yang berbeza, kita tak nak hantar pada semua student lah, sebab kadang-kadang dalam kelas kita tu ada murid yang berbagai aras, jadi latihan-latihannya mungkin berbeza. Jadi di sini kita boleh klikkan, antikkan siapa yang kita rasa dia tak memerlukan latihan tersebut lah, jadi cikgu boleh antikkan. Kita boleh buat pilihan. Siapa murid yang tak perlukan latihan tersebut, yang kita perlu beri pada latihan yang lain, cikgu boleh antikkan di sini. Yang ini samalah point. Kemudian ni due date. Cikgu letakkan. Bila masanya. Dan topiknya masih lagi bahagian A, dan rubriks ni biarkan. Rubriks, kalau cikgu nak bina rubriks seperti contohnya ada karangan, kan, karangan kita ada rubriks kita, macam mana kita boleh create rubriks lah, tapi yang di sini tak perlulah. Dan sebagai contoh, yang ini kita terus assignkan. Cikgu. Setakat ni cikgu ada pertanyaan? Cikgu, saya cikgu Cik Ismail nak tanya, kalau kita dah hantar, kita nak padam, boleh? Nak padam? Mungkin yang kita hantar tu dah tersilap, kita perasaan dah tersilap, so kita nak padam balik. Tersebut lah, nak delete lah. Nak padam. Kalau contohnya, yang seperti ni, kita dah hantar. Sebagai contoh latihan 1 bila, latihan 2 ni cikgu bila semak, di sini cikgu boleh klik cikgu. Cikgu sama ada, nak edit. Contohnya kita boleh tukarkan edit yang di sini, gambar di sini. Nak edit. Sekejap cikgu. Yang di sini nak edit, kalau cikgu nak delete, cikgu boleh delete lah. Yang di sini. Cikgu boleh? Ada lagi pertanyaan? Boleh edit nama kelas.
edit nama kelas. Okey, maknanya yang di sini cikgu. Cikgu nak edit nama kelas cikgu di sini. Boleh cikgu? Okey, cikgu pergi semula kepada paparan di hadapan. Sebagai contoh yang di sini ada titik 3 ni cikgu. Okey, 1, 2, 3 ni. Okey, cikgu klik, cikgu edit. Okey, dan di sini cikgu boleh edit nama kelas cikgu lah. Okey. Okey, dan kemudian bila cikgu dah edit, cikgu savekan lah. Okey, itu untuk edit nama kelas. Okey, seandainya kelas cikgu, okey, kita dah buat kelas. Okey, tapi kelas tu mungkin kita nak delete. Okey, kita tak nak kelas tersebut lah. Okey, kita nak delete. Okey, jadi cikgu masukkan dulu, okey, sama juga. Cikgu klik pada titik 3, okey. Cikgu masukkan dalam arkib cikgu. Achieve-kan. Okey, cikgu achieve-kan. Okey, makna arkib ni, achieve ni ialah dia akan masuk dalam arkib, okey, kemudian dia akan simpan dalam arkib. Museum lah cikgu maksudnya. Okey, jadi daripada okey, sebagai contohnya, okey, bila kita dah masuk dalam arkib, barulah kita boleh delete-kan kelas tersebut. Okey, yang itu cara macam mana kelas kita lah untuk delete ataupun simpan dalam museum cikgu. Okey, bahan dari laptop boleh dalam bentuk fail apa? Okey, semua boleh cikgu. Okey, tapi hari ni kita nak belajar untuk dalam bentuk PDF lah. Okey, untuk yang akses achieve class, okey, sebagai contohnya, okey, kelas yang sekejap cikgu. Okey, yang ini. Okey, saya nak achieve kan. Okey, saya masukkan, okey, klik achieve, okey, dan achieve. Maknanya saya simpan kelas tersebut dalam museum, dalam arkib cikgu. Jadi pada paparan hadapan cikgu ni tak ada dah, okey, achieve kelas. Tapi bagaimana kita nak cari kelas yang kita dah simpan dalam museum, seandainya adalah pihak-pihak dari segi pentadbir nak tengok kelas cikgu yang lama tu yang cikgu dah simpan dalam arkib, cikgu klik garis 3, cikgu cari di bahagian bawah ni achieve classes. Okey, jadi semua yang kelas yang cikgu simpan dalam arkib semua ada di sini lah. Okey, jadi tadi cikgu carikan kelas-kelas tersebut. Dan kalau cikgu nak bezakan antara kelas yang dalam arkib ataupun kelas yang kita ada paparan di hadapan tu, dia ada garis-garis kan ni cikgu. Yang kelas yang paparan hadapan cikgu tu tak ada. Okey, jadi kat sini kalau sebagai contohnya kelas yang cikgu bina, okey, ini sebagai contohnya, sekejap. Okey, kelas yang cikgu bina, okey, cikgu boleh klikkan, okey, yang kat sini. Okey, maksudnya kelas yang cikgu dah simpan dalam arkib, kalau cikgu nak delete, dia boleh delete. Okey, kalau cikgu nak panggil semula supaya dia naik ke bahagian atas, cikgu klikkan pada restore. Okey, yang itulah cikgu. Okey, ada soalan cikgu? Student kena install kami juga tu kan? Ya cikgu. Kalau maksudnya selepas maksudnya kalau kita nak dapatkan murid pun nak edit, okey, murid kena installkan kami juga dalam laptop mereka. Okey, berbuat yang sama, okey, seperti yang cikgu buat tadi, okey, maksudnya cari Chrome Web Store, okey, kemudian tambahkan extension kami, okey, barulah mereka pun boleh buat. Okey cikgu.
Okey, ada lain-lain tanyaan lagi? Yang tentang achieve class tadi dah boleh cikgu? Okey, assignment dalam bentuk PDF, anak murid boleh edit tak? Ya, okey. Boleh. Okey, anak murid boleh edit. Anak murid juga kena installkan extension kami dalam laptop mereka, barulah mereka akan edit. Okey, sekarang ni okey, cikgu boleh buka pada kelas saya. Okey, cikgu boleh buka pada kelas saya. Okey, ni paparan pada anak murid saya lah. Maknanya sama dengan paparan cikgu pada kelas saya, betul? Okey, jadi tadi okey, sekejap. Saya update semula. Tadi saya dah berikan tugasan. Okey. Okey, tugasan. Okey, latihan 2, betul? Okey, sekarang ni okey. Okey, yang ini. Okey, cikgu boleh latihan 2, cikgu boleh buka latihan 2. Okey, bila cikgu buka latihan 2, cikgu akan nampak di sini tugasan yang saya beri, your work dan nama cikgu. Betul? Okey, cikgu boleh klikkan. Oops. Maaf cikgu, sekejap. Kalau saya gunakan incognito, saya tak boleh install kami lah. Sekejap ya. Okey, kalau cikgu gunakan, anak murid gunakan incognito, dia tak boleh nak install kami. Okey. Jadi, sekejap ya. Okey, Chrome Web Store. Terang dan jelas. Okey, cikgu perlu, okey, bagaimana nak install kami? Okey. Sekejap cikgu, saya buka classroom untuk anak murid sebab saya nak cikgu join sekali, maksudnya nak buat macam mana anak murid nak buat untuk kami. Okey, yang ini saya okey, ni saya buka ID untuk anak murid. Okey, yang ni tadi. Okey, ni view student lah. Okey, untuk anak murid. Okey, kita pergi kepada classwork tadi. Okey, dan anak murid pun kena install kami juga dalam laptop mereka. Okey, sama seperti cikgu buat yang tadi. Okey, dan di sini kita sebagai contoh latihan 2. Okey,
di sini anak murid buka. Okey, bila di sini dia akan, okey, cikgu nampak tak di sini open with kami. Okey, dia akan open with kami. Okey, bila dah keluar gambar ni, okey, open with kami. Klik open with kami dan dia akan bawa kepada paparan kami lah. Okey. Boleh ke cikgu beri kod kelas cikgu, kami nak ikut kelas tu? Boleh. Yang ini cikgu saya nak tunjukkan cara macam mana cikgu buat pada anak murid cikgu. Maksudnya cikgu buka kepada kelas saya, okey, yang cikgu join kelas saya tadi, betul? Okey, cikgu buka kelas tersebut dan cikgu ikut step yang saya gunakan ni lah. Okey. Cikgu dah dapat tak paparan yang di sini? Yang kami begini. Berbeza dengan paparan yang tadi hanya bentuk gambar PDF sahaja. Okey, yang ini. Okey, boleh cikgu? Cikgu boleh buka pada kelas saya. Dan cikgu cari pada classwork latihan 2, cikgu buka seperti cikgu ikut seperti saya tadilah. Okey, saya ulang semula. Maknanya ni, okey, cikgu pergi pada kelas saya, betul? Okey, ni kelas saya sama dengan paparan cikgu. Ni saya buka paparan murid lah, sama dengan paparan cikgu, betul? Okey, cikgu pergi pada classwork. Okey, dan cikgu pergi cari bahagian A, latihan nombor 2. Okey, classwork, bahagian A, latihan 2. Okey, di sini, okey. Bila cikgu klik nama cikgu, cikgu klik dan cikgu akan keluar di sini open with kami. Okey, cikgu klik open with kami. Boleh minta kod kelas cikgu Okey. saya? Oh, kod kelas. Okey, kod kelas. Sekejap ya. Okey, kod kelas kita. Yang ini cikgu. LBS O6T5. Okey, saya masukkan, saya copy kod kelas dan saya masukkan dalam kita punya ruangan chat lah. Okey, ni kod kelas untuk kita hari ni. Okey cikgu. Jadi bila cikgu dah pergi pada kelas tersebut, okey, kat sini nama murid lah, nama murid saya. Ni anak saya sebenarnya. Okey, selalu saya jadikan dia bahan cubaan lah, nak tengok bahan kita macam mana kan. Okey, jadi di sini kalau cikgu lihat di sini, dia ada, kalau yang tanda kunci ni dia tak boleh cikgu sebab kita gunakan kami ni yang free. Okay, yang free jadi dia ada kawalan sedikit lah. Okay, yang ada kunci-kunci ni kita tak boleh gunakan. Okay, tapi yang tak ada kunci ni, yang mana kita gunakan yang free, dia dah boleh lah. Sebagai contohnya yang di sini, kita boleh gunakan text box. Maksudnya, yang ini yang kita katakan anak murid boleh buat edit atas PDF. Kalau tak atas PDF, kita tak boleh nak buat apa. Okay, tetapi menggunakan kami, kita boleh buat edit. Sebagai contohnya, yang ini saya nak tulisan warna contoh hitam, okay? Okay, di sini. Okay, ni okay, text box. Okay, cikgu pergi text box. Okay, yang ini boleh berapa font size yang kita nak. Okay, size besar dia. Ni warna font yang kita
nak, okey, cikgu klikkan dan boleh typekan lah. Okey, burung. Okey, tulisan hanya boleh gunakan Times Roman sebab yang kat sini memang yang free dia hanya boleh satu tulisan sajalah, tapi font dia boleh besarkan. Okey, cikgu boleh klik. Okey, di sini boleh tambahlah kalau tak cukup besar, kita boleh tambah berapa besar. Okey, yang di sini. Jadi kita boleh, anak murid boleh buat type apa sahaja yang mereka nak. Okey, itu gunakan text box. Okey, contohnya bila cikgu dah pilih yang ni text box. Okey, yang ini okey, sebagai contohnya lah. Okey, selain daripada kita typekan, okey, kita boleh tuliskan juga. Okey, kita boleh tuliskan, okey ni nak berapa besar, okey, dia punya tu. Okey, kemudian yang ni nak warna warna apa? Okey, nak warna purple pun boleh. Okey, kalau yang ni kalau komputer cikgu touch screen, dia boleh tuliskan dalam atas screen cikgu lah. Kalau touch screen. Kalau tak, kita boleh gunakan mouse. Okey, murid boleh tuliskan lah. Maaflah cikgu, tulisannya okey, gunakan mouse ni dia tak cantik sikit kan. Okey, tapi kita yang penting ialah kita boleh buat anotasi atas PDF menggunakan kami. Okey, kalau yang ini kita nak buat shape pun boleh. Contohnya shapekan, okey, besarkan. Okey, contohnya, oops. Dan kalau salah, kita boleh erasekan. Okey, yang ini kan. Okey, buat erase lah, eraser. Okey, kemudian, okey, contohnya yang ini, kita nak buatkan balik text box. Okey, Sina. Okey, macam tu cikgu. Okey. Okey cikgu, dah selesai? Okey, contohnya anak murid dah selesai, okey, cikgu dah selesai kan? Okey, okey, sebagai contohnya tadi, okey, cikgu dah selesaikan yang ini. Hello. Oh, nampaknya cikgu Fazilah dah terkeluar. Kejap ya. Ramai sangat ni. Cikgu pun terpelanting keluar. Yelah, itulah maksudnya bukan kami yang kick out orang Kami boleh terkeluar sendiri. Jadi sementara tu sudah dapat untuk buka kami ke? Cikgu?
Okay, kalau ada permission, cuba untuk allow. Ya, saya cuba hubungi Cik Fazilah sekejap. Nak tanya, ini boleh guna pada akaun MOE ke? Akaun Hello. Boleh, boleh. Ya, ya. akaun ni trial ni 42 hari. Berapa fee dia setahun?
Okey, cikgu maaf, terkendala sebentar. Saya pun dah kena, saya dah terkeluar. Okey, yang tadi okey cikgu. Okey, sekejap. Kita okey, cikgu boleh dengar suara saya? Okey, boleh dengar loud and clear. Okey. Okey, baiklah cikgu, kita sambung semula. Maaf tadi terkeluar. Okey, jadi bila yang di sini cikgu. Okey, kalau cikgu ada maksudnya cikgu akan nampak di sinilah sebab kita menggunakan kami yang free. Okey, tapi kadang-kadang yang ini dia bagi trial lah. Okey, dia ada perkataan turn in terus. Cikgu boleh turn in terus lah. Tetapi seandainya kalau tak ada perkataan turn in ini, okey, kita mesti download terlebih dahulu. Okey, sama ada kita nak download dalam Google Drive ataupun dalam laptop kita terpulang pada kita lah. Okey, sekejap. Okey, yang ini okey, sekejap cikgu. Okey, yang di sini dia akan tanya kita di mana kita nak installkan kita nak download bahan kita lah. Kalau cikgu nak download bahan di laptop pun boleh, nak masukkan dalam Google Drive pun boleh. Okey, tapi saya buat pilihan di laptop lah. Dan dia akan simpan di dalam laptop cikgu dekat sini, cikgu ada nampak kan? Okey, dia akan download di sini. Okey, yang di sini tunggu sehingga dia selesai download. Okey. Kemudian bila dah selesai download, tak ada masalah lah. Okey, kita boleh keluar sahaja. Kita pergi semula kepada yang classwork kita.
Okey. Cikgu boleh nampak tak skrin yang untuk ni classroom saya? Okey, cikgu jangan turn in terlebih dahulu. Okey, saya nak tunjukkan cara bagaimana tadi bila kita dah buat anotasi pada PDF kita. Okey, dan cikgu dah download kan? Okey, jadi di sini okey, kita pergi semula pada classwork kita. Okey. Dan yang di sini cikgu, okay, viewkan assignment tersebut. Okay, yang di sini, okay, yang latihan yang asal tu cikgu, okay, latihan yang asal kita boleh buang, okay, dan yang di sini cikgu, kita boleh add or create, okay, bahan yang tadi. Okay, maknanya kita masukkan bahan yang kita ada PDF tadi yang dah siap anotasi tadi, cikgu heret masuk, drag masuk, okay, uploadkan. Kenapa bahan yang asal tu kita buang ialah kita tak nak budak hantar, okay, murid hantar 2 file sekali. Yang kita nak ialah file yang mereka buat PDF lah, kita tak nak file kosong mereka. Bila cikgu dah masukkan, cikgu klik turn in. Okay, turn in. Dan yang di sinilah. Okay. Jadi, bila kita lihat, okay, sebagai guru, okay, akan lihat di sini, tugasan di sini, sebagai contohnya yang ini, okay, latihan 2. Okay, kita lihat, okay, sebagai contoh siapa yang dah hantar, okay, yang dah hantar di sini. Okay, saya cari nama Muhammad Luqman Daniel. Okay, Muhammad Luqman Daniel, saya cari. Okay, yang ini. Okay, line saya lambat cikgu. Okay, kalau cikgu lihat kat sini, kami export. Okay, maknanya kita daripada kami tadi, kita dah exportkan. Okay. Dan cikgu boleh lihat dalam bentuk PDF lah. Yang murid dah anotasi tadi. Okey cikgu, boleh tak dapat ikuti bagaimana murid nak menghantar? Okey, sebab bila saya lihat di sini ada yang ada yang hantar tanpa
per PDF lah. Okey, yang ini yang kita dah buat tadi. Okey. Yang ini yang maknanya murid dah hantar tadi dalam bentuk PDF, dan kalau tak ada menggunakan kami, murid tak boleh buat anotasi pada PDF tersebut. Tapi bila menggunakan kami, murid boleh buat anotasi tersebut. Okey, dan boleh menghantar. Maksudnya mesti cikgu faham konsepnya di sini ialah apabila menggunakan kami, kita simpan dahulu bahan yang ada anotasi tersebut, sama ada dalam Google Drive ataupun dalam PC kita. Okay, kemudian kita buang kerja, okay, maksudnya yang hantar yang awal tadi, yang PDF kosong, kita pangkah dulu dan kita add. Murid kena add or create bahan yang baru yang mereka buat anotasi tu, barulah mereka akan hantarkan, tertikan. Okey cikgu, ada soalan? Boleh cikgu cuba buat untuk latihan 1 cikgu? Saya akan lihat. Kalau yang ini, yang mana yang saya lihat ni, okey. Contohnya, okey. Kalau sebagai contohnya yang ini, dia tak ada, maksudnya yang ini tak ada anotasinya kan? Okey, dia mesti ada perkataan PDF yang seperti yang tadilah. Macam yang ini, Lokman Daniel ni, kami export. Okey, yang ini bagus. Cikgu Stephanie Tan, okey, maksudnya dah ada export. Kami export. Okey, kita lihat. Okey, tahniah cikgu. Okey, bila macam ni, okey, kita boleh tahniah. Okey. Okey, yang ini private comment. Okey. Dan kita boleh returnkan semula kepada anak murid lah. Oops, tadi saya terlupa. Okey, yang ini. Okey, nak export semula. Okey, nak export. Okey, saya ulang semula macam mana kita nak export kami tadi. Okey. Okey, yang di sini sebagai contohnya kita buat, okey, cikgu boleh gunakan latihan yang kedua. Okey, kita guna latihan 1 lah. Okey, sebagai contoh saya tunjukkan cara lagi yang di sini. Okey, yang di sini, okey, kita open with kami tadi. Tunjuk lagi sekali. Open with kami.
Okay, dan bila dah open with kami, okay, kita lihat, okay, sebagai contohnya nombor 1, asing, okay, kita nak typekan berkelah lah. Okay, text box di sini, okay, ini besar, okay, kita typekan di sini, ini fontnya kita tukarkan, okay, besar sangat, 24, okay, kita typekan berkelah. Okay, kemudian yang di sini, okay, bermain, okay, jawapan, okay, yang ini kita boleh susunkan ke mana, okay, okay, sedang, okay, yang di sini membina, okay, membina, tanah pasir, kemudian yang di sini hendak, okay, makan, okay, dan yang di sini membawa. Okay, sebagai contohnya murid akan yang seterusnya, okay, yang di sinilah, okay, macam mana kita nak save kan, okay. Okay, kita nak savekan semula, okay, tekan yang diskette, okay, diskette, okay, kemudian cikgu, okay, kalau di sini cikgu ada download kami PDF, okay, cikgu boleh klik lah, seandainya tiada, okay, cikgu klik download, okay. Okay, dan di sini, okay, dia akan minta cikgu nak download di mana lah, okay. Okay, jadi cikgu simpankan, okay, bahagian A, okay, dan savekan. Okay, dia akan download bahan tersebut lah, hingga yang ni. Okey, sehingga selesai. Okey, pastikan maksudnya dia kami export dan ada nama cikgu. Okey. Jawab Dah boleh, okay, maknanya download sudah selesai. Kita semula pada kelas kita. Ini yang di sini tadi. Okay, yang di sini. Okay, assignment. Okay, di sini. Okay, cikgu buangkan, okay, klik pangkah, buangkan latihan yang asal, okey, dan klik add or create, okey, dan file di mana kita cari, okey, kita drag masuk latihan yang kita dah download tadi, okey, dan uploadkan semula. Maksudnya kita buang template yang kosong tadi, yang ada apa-apa, kita masukkan tambah bahagian apa yang
latihan yang kita ada anotasi kita tadi. Dan di sini kita klikkan turn in. Okay, dan dia akan keluar sekali lagi turn in. Okey, jadi di sini dia dah akan hantar satu dokumen yang dah ada anotasi lah. Okey cikgu, boleh? Sekejap cikgu, kucing saya pun okey cikgu. Okey, kita akan lihat pada kelas. Okey, kita tengok pada kelas. Okey, yang mana Cikgu Fazila, boleh saya tanya? ya cikgu boleh. Silakan cikgu. So kalau kita dah sign up sekali, so maksudnya setiap kali pelajar nak gunakan kami ni, dia kena sign in ke, dia kena log in ke sebelum gunakan kami ni untuk edit PDF file? Ya, kadang-kadang dia akan minta kita sign, maksudnya dia akan minta kita punya ID semula. Jadi kita kena masukkan semula lah. Macam tadi saya buat. Kadang-kadang dia tak ada. Tadi saya buat, saya kena sign up dulu. Baru dia bagi guna. Ya betul. Ya. Kadang-kadang dia akan minta sign up cikgu. Kadang-kadang dia tak ada. Tak ada. Tergantung pada kami tu bagaimana. Kalau dia minta sign up, cikgu kena pilih akaun cikgu lah yang mana dan baru boleh buat kami. Kadang-kadang dia tak ada masalah pun. Okay, thank you. Okay cikgu. Okay, sekarang ni kita lihat pada kelas
kita kelas kita lah. So, okay, tadi kita pergi pada latihan 1 kan cikgu. Okay, saya akan semak pada yang dah turn in seramai 54 orang. Okay, sekejap cikgu. Okay, kita lihat yang ini. Daripada cikgu Aifa. Okay, kadang-kadang bila kita nak buka, dia akan tanya yang ini lah cikgu. Sekejap ya. Kami akan minta confirmation. Okay, dan allow. Ini yang dihantar oleh cikgu Aifa. Okey. Jadi yang ini dah selesai. Okey, biasanya kalau anak murid saya menggunakan kami, saya akan tanda menggunakan handphone cikgu. Okey, saya akan tanda menggunakan handphone cikgu. Okay, kerana kalau menggunakan apps Google Classroom di handphone, cikgu boleh ada satu anotasi lah terus daripada handphone cikgu. Okay. Sekejap, saya gunakan handphone. Okey, jadi dalam handphone saya installkan apps untuk Google Classroom. Okey, yang di sini saya masukkan Classroom, okey, untuk email e-didik saya. Okey, dan di sini kelas yang kita bina hari ini. Okey. Dan kita pergi pada yang tadi, classwork. Okay. Kemudian, okay.
yang kita dah turn in 67 orang. Okey, dan di sini saya cubalah. Okey, Cikgu Amir Ikhwanuddin. Okey. Dan okey, yang ini yang telah dibuat oleh Cikgu Amir Ikhwanuddin. Okey, jadi saya akan tandakan ialah ada yang di sini ni. Okey. Tanda pensel. Okey, saya akan klik tanda pensel dan di sini sebagai contohnya kita boleh tandakan. Okey, betul. Okey, yang ini betul. Membina, makan, membawa. Okey, dah. Okey, maksudnya kita dah tandakan. Okey, dan cikgu klik 3 titik di atas. Okey, 3 titik di atas dan cikgu klikkan savekan. Okey, kita boleh tanda sambil baring-baring lah cikgu. Okey. Dan kemudian di sini gradekan contoh 20 markah. Okey, dan private. Okey, tahniah. Okey, dan yang ini kita postkan terlebih dahulu private comment dan di sini seterusnya kita akan returnkan semula kepada murid lah. Okey, itu cara untuk penandaan lah. Okey cikgu. Boleh cikgu? Okey. Emo. Okey. Emo ni ialah saya nak buat tadi. Saya nak tunjukkan pada cikgu cara buat mirroring melalui handphone saya ke laptop saya lah tanpa saya gunakan wire. Okey, tanpa saya gunakan wire. Okey cikgu? Itu emo. Okey. Yang lain, setakat ni cikgu ada soalan untuk kami. Okey, cikgu boleh send semula assignment, saya terdelete. Salah satu apps untuk, okey, terima kasih cikgu Syukri. Okey, cara turn in ada yang tak dapat lagi. Okey, apa maksud turn in? Turn in tu maksudnya ialah hantar tugasan lah. Okey. Salah satu, banyak lagi. Okey cikgu, signature, kalau cikgu nak gunakan signature pada signature cikgu selepas cikgu buat penandaan tu boleh cikgu? Tak kisah, okey, boleh juga. Okey, kalau okey cikgu, untuk kami itu sahaja untuk tugasan melalui kami. Ada soalan cikgu? Okey, cikgu boleh tanya soalan? Harap tunggu dulu sebab akan ada release link untuk sijil ya. Okey, bagaimana nak buat penandaan?
cara tanda. Okey, cara tanda. Okey, saya tunjukkan semula cara untuk penandaan. Okey, sekejap cikgu. Okey, yang ini cikgu kena install, pertama sekali cikgu kena install Google Classroom, apps Google Classroom dalam handphone cikgu. Kemudian cikgu daftarkan kelas cikgu. Okey. Kalau cikgu ada email yang berbeza, jadi cikgu daftarkanlah. Kalau macam saya ni, kita gunakan email e-didik, jadi saya cari kelas yang email e-didik lah. Okay, kalau yang MOE dia akan cari pada yang kelas yang MOE lah cikgu. Okay, jadi di sini e-didik, jadi kelas kita hari ni. Okay, kemudian kita pergi pada classwork di bawah. Okay, membina ayat tadi. Okay, pergi kepada yang dah turn in. Okay, kemudian sebagai contohnya saya pilih satu. Yang ini, okay, kita klikkan. Okay, yang kami export PDF. Okay, kemudian kita boleh lihat anak murid. Okay, jawapan anak murid. Okay, macam mana kita nak menanda ialah di sini cikgu. Klik pada tanda pensel di bahagian atas. Okay, dan boleh pilih pen yang berwarna apa. Okay, yang ini saiznya. Okay, mungkin kecil. Okay, dah. Okay, jadi bila cikgu baca, itu halus sangat kan cikgu. Okay, rasa macam tak nampak je. Okay, jadi di sini cikgu tandakan. Kalau cikgu nak buatkan tanda tangan cikgu dan tarikh pun boleh. Sebab macam jari saya ni macam besar sangat kan, macam tak cantik je kan. Okey, boleh terpulang cikgu nak letakkan tarikh pun boleh. Kalau cikgu gunakan handphone yang ada pen tu pun boleh. Okey, tak kisah. Okey, yang di sini save kan. Okey, dia akan buatkan satu file dalam bentuk PDF. Okey, dalam bentuk PDF yang ini bila dah selesai, okey, cikgu boleh gradekan. Okay, letakkan grade berapa, kemudian boleh letakkan private comment-nya. Okay, postkan private comment tersebut. Okay, di bawah tu. Dan bila dah selesai, pastikan ada kedua-duanya ni. Okay, dan cikgu boleh return lah. Okay, kepada siapa, okay, anak murid cikgu, ulangkan semula. Itu cara untuk penandaan menggunakan handphone lah cikgu. Biasanya kalau latihan, saya beri latihan pada murid gunakan kami, saya memang akan buat penandaan melalui handphone. Okey cikgu? Ya, kalau untuk kami, bukan kami sajalah, maksudnya kalau cikgu install apps Google Classroom dalam handphone cikgu, salah satunya ialah cikgu ada fungsi anotasi yang cikgu boleh buat penandaan terus daripada handphone cikgu. Okay, yang itu satu kelebihan apps dalam handphone Google Classroom dalam handphone cikgu. Okay cikgu? Jadi tak perlu cikgu nak bawa buku cikgu balik, cikgu sambil-sambil cikgu baring-baring kan, sambil-sambil tengok TV semua, cikgu boleh buat penandaan untuk anak-anak murid cikgu. Okey, apa akan terjadi kalau murid hantar tugasan selepas due date? Tugasan masih diterima tapi murid akan ditulis pada paparan murid tu dan late. Okey, dia berwarna merah dan late. Kalau murid tak hantar, dia akan terus missing, dia tulis missing, kata missing. Okey, tapi kalau murid yang hantar tapi lambat, okey,
di sini. Okey, yang di sini turn in, maksudnya murid hantar tepat pada masanya lah. Tapi seandainya tulis kat sini done late, warna hijau, tapi done late maknanya murid hantar tetapi dah lepas daripada tarikh tamat latihan tersebut lah. Tetapi kalau ada perkataan missing warna merah, okey, maknanya murid lambat, tak hantar terus. Okey, yang itu.